Yang ke-10, dalam bisnes kita mesti jelas, be transparent. Transparent. Kalau kita ada team, kita kena cakap dengan team. Cakap terus terang. Mentaliti dia adalah jangan kita menanggung sakit jiwa seorang-seorang. Contoh team kita ni, minta maaf saya cakap, katalah dia bangang. Dia tak layan pelanggan dengan baik. Jangan main biola, sakit hati. Cakap terus terang. You know, like you're not doing right. This is not the right way. Let me show you the right way. Cakap terus terang, being transparent. Beritahu dia, sales kita tak capai target. Kedai kita ni kalau tak capai macam ni, tak boleh kita tutup kedai. You pun tak ada kerja. Vision kita apa? Mission kita apa? Share dengan team you. Then you will see, team you akan lebih take it like personal. Bukan, ni masalah bos, lantak bos. Tak, dia akan take it like this is our goals together. Saya faham perkataan CI. Then you akan bina team yang sanggup sing and swim together with you. Sama ada tough time ataupun good time, insyaAllah. Saya faham perkataan CI. Be transparent dengan husband and wife kalau berniaga. Cakap terus terang, tipau. Bulan ni tak apa jadi sangat, kedai tak ramai orang. Cakap terus terang. Jangan, minta duit, tak boleh lah, susah lah, tak ada lah. Nanti dia salah faham dan akan create more issue. Cakap terus terang, if you have the problem. Boleh faham perkataan CI? 10. Siapa nak lagi? Siapa nak lagi? Saya tambah lagi sikit point dia. Macam lemau je seorang-seorang. Okey, saya bagi anda yang ke-11. 11. Kuasai minda dengan kuasai perniagaan. Business mastery. Kuasai 5 aspek bisnes anda. Kalau anda baru start especially, kena faham dan kuasai 5 aspek bisnes. Apa dia? Marketing, sales, operation, finance, HR administration. 5 aspek ni you kena kuasai, you kena faham. Bila you assign orang lain pun tak ada masalah, tapi you kena tahu apakah yang berlaku kat 5 aspek. Nak saya ulang? Tak ada orang cakap, nampak? You tak tahu train team you, cari orang tolong trainkan team you. You jangan macam semua nak buat sendiri, especially bila you start growing. Training adalah part of yang sangat penting. Saya share knowledge ni bagi anda yang tak biasa kelas saya. Ada formula penting yang saya derive bersama pengalaman saya dalam business 18 years. Nombor 1, ada 5 benda, mesti namanya. Formula tu nama dia mesti. Yang pertama adalah M. Kalau you nak tengok you berjaya dengan cepat, you kena cari mentor. Yang kedua, you mesti ada E. You mesti ada ilmu. Saya ejek ELMU, ilmu. Kenapa saya ejek E? Kita kena belajar dengan penuh emosi. Bukan belajar intelligent. Intelligent bukan tak penting. Tapi penghayatan daripada emosi itu lebih penting. Yang ketiga S adalah mesti tahu strategi dia. Mesti ada strategi. Kenapa dia boleh berjaya, kenapa aku tak? Mesti ada benda yang dia buat. Mesti strategi. Dia makan roti canai ke apa tadi? Mesti ada something yang dia buat. Kenapa dia berjaya? Boleh faham saya cakap? Spend time dengan orang yang lebih berjaya daripada kita dan faham apa strategi dia. Boleh? Next, yang keempat adalah T. T adalah you mesti ada tindakan luar biasa. And next adalah I, you mesti ada impian yang sangat jelas. Ini prinsip yang saya pegang, mesti. Dan insyaAllah your chances you berjaya adalah lebih tinggi. I juga bermaksud insyaAllah. Percayalah dengan kuasa dia, connect dengan dia. Dia boleh memudahkan semua perjalanan kita. Dia memudahkan macam mana nak capai sesuatu. Kadang-kadang kita tak boleh faham, orang tu tak adalah kacak, tak adalah pandai, tapi dia boleh jadi multi-millionaire. Kenapa? Of course dengan izin Allah. Of course, mesti ada sesuatu benda yang berbeza. Saya faham katakan CI. Dan yang ke-13, last kali, fokus kepada result. Sentiasa fokus kepada result. Apa yang you nak? Fokus kepada end point. You nak pergi Hawaii. Jangan tersangkut dekat airport, layan tandas dia automatik air dia. Faham tak cerita tu? Katalah KLIA, nak pergi Hawaii ni. Nak naik kapal terbang petang gerang pukul 2. Pergi awal, pergi kat tandas dia. Tengok tandas ni macam automatik. Macam buka, keluar air. Tutup sendiri. Layan benda tu 5 jam. Dah lupa, fokus nak pergi Hawaii. Ramai usahawan macam tu. Layan masalah staff, masalah benda-benda yang ada dan terlupa matlamat dia yang asal. Kenapa dia mulakan bisnes tu? Why they do what they do? Dia lupa. Focus on result. And inilah mindset the last point, RAS. You fokus kepada apa yang you nak capai. Berapa orang faham kataan CI?
Alright, so these are 13 things yang boleh bantu you insyaAllah untuk you build a successful business. Tepuk tangan untuk anda semua. Alright, saya nak buat sedikit announcement. Saya tak pasti saya ada cukup tak buku, tapi saya rasa mudah-mudahan cukup. Lepas ni kejap lagi, kalau anda ada sikit masa, belakang langsir ni kita dah sediakan buku. Tak banyak lah, mungkin ada 1000 buku. Buku tu kita bagi, semua orang ambil satu. Just ambil je kejap lagi. Lepas habis sesi, jangan risau. Jangan risau. Kita tak buka sekarang. Kita nak habiskan Tan Sri punya session kejap lagi. Kita nak dengar, lepas tu baru you boleh ambil. Boleh-boleh? Saya tak nak kejap lagi semua orang pergi ambil buku, tak ada manusia kat sini. Lepas habis kejap lagi break kan, kita siapkan buku, collect. Buku tu is my special gift kepada anda semua hari ini. Alright? Saya boleh ambil satu soalan sebab saya ada lebih kurang 5 minit lagi. Kalau ada siapa ada soalan tentang usahawan. Yeah, can I take one question? Do you have time? Alright. Yep, silakan. Sementara dia fikir soalan tu, saya duduk sikit boleh? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Saya tak ada apa soalan. Tak ada soalan? Cuma saya nak bagi hadiah kat Doktor lah sebab banyak membantu orang-orang kita dalam sesi untuk membangunkan bisnes masing-masing. Terima kasih. Saya nak soalan lah. Saya macam nak soalan juga. Bagi orang lain siapa ada soalan? Silakan. Macam tu lah semangat ni, desire. Saya Fariza dari Bandar Baru Bangi. Saya ada satu soalan iaitu bagaimana kita nak cari mentor kita kalau sekeliling kita bukan daripada golongan orang usahawan yang berjaya. Maksudnya kita bukan kalangan usahawan tu, mak bapak kita bukan usahawan. Kita mungkin tak ada kawan-kawan yang usahawan yang berjaya yang kita nak tanya. Okey, nama siapa tadi? Fariza. Fariza. Bagus soalan Fariza. Tepuk tangan untuk soalan dia. Minta maaf, keluar saya ni dia jatuh-jatuh lah sekarang. Saja je kan, bakal di isteri. Okey, testing. Okey, kesilapan saya mula-mula masa saya nak mula bisnes. 3 tahun saya buat silap dengan buat macam-macam bisnes langgar dinding. Sebab saya ego. Saya fikir, sekejap. I'm changing it, that's right. Thank you. Alright. Bahaya ni. Okey. Saya dulu, soalan tu adalah macam mana nak cari mentor. Masa saya mula-mula start bisnes 1997, 98, 99, 2000, saya buat banyak silap. Nanti panjang cerita dia, dalam buku tu ada cerita sikit. Silap saya antaranya ego, saya tak nak belajar dengan orang. Tapi later kemudian saya dapati pada tahun 2000 bila saya dah lingkup, saya nak tanya orang, tak ada siapa pula nak ajar. Kan? Ada 3 jutawan, saya ingat nama dia kat Melaka ni, tak nak sebut. Orang Melayu. Saya buat appointment nak jumpa, nak tanya macam mana dia berjaya. 3 punya sekretari semua cakap apa? Yang pertama dia kata bos dia sibuk. Dan saya dapat tahu dia sibuk main golf. Yang kedua sibuk, baru kahwin 2, pergi honeymoon. Yang ketiga sibuk dengan projek. So saya macam bengang. Sebab tu masa tu saya cakap, ya Allah kalau satu hari nanti aku jadi multimillionaire, aku nak ajar orang bangsa aku, nak share sikit knowledge aku. That's why. Baguslah, benda tu berlaku tu bagus. Macam mana cari mentor? Macam mana nak cari mentor adalah nombor 1, cari orang yang dah berjaya dalam bidang dia. Itu nombor 1. Yang dah berjaya. Sama kalau dia bisnes, dia nak belajar pasal bisnes, cari yang dah berjaya dalam bisnes dia. Jangan cari orang yang teoris. Lepas tu saya bengang kalau orang cakap saya pakai motivasi. Saya bukan. Saya tak pandai motivasi orang. Sebab saya run bisnes, saya share pengalaman saya macam mana saya build bisnes saya. Dan orang tersemangat. Nak macam mana? Bukan saya macam beritahu semangat, lepas tu saya tak reti bisnes. Tak, saya memang run bisnes. Saya run projek TM, DG, Celcom, Maxis, Standard Chartered, HSBC. Those project. Saya run marketing campaign dia orang. 2001 sampai 2008, those were my contract. And later saya decide untuk ambil smaller scale company. Sebab ni company besar. Saya nak ambil yang medium. Yang saya boleh bantu dia build dia punya brand. So, cari yang dah berjaya dalam bidang tu. Nombor 2, bila you minta, ni cara kedua adalah cara datang apa yang datang hari ni. And lepas tu saya cakap, saya macam amazed bila Bahtera, CIMB sponsor untuk ada event ni 2 hari ni. Saya like, wow, this is good. Sebab bertahun-tahun aku meniaga dulu, masa 2000 tu tak ada pula benda ni. Saya cakap pada tahun 2000, kalau ada klinik usahawan Dr. Azizan, saya masuk. Tak ada. Kalau lebih ramai orang berjaya, sharing, apa jadi dengan anak bangsa kita? Akan jadi sangat luar biasa dengan cepat. Saya sekolah Cina 12 tahun, tuan-tuan. 12 years. Saya sekolah Cina Peifong Melaka. Waktu Hua Xiao. Okey, Jiang Huai. Okey, Xie Huai. 我是前马术法比赛第1名. Okey, siapa sekolah Cina dia faham lah.
Saya tahu macam mana culture dia. Kalau dia Chinese, dia nak bantu anak Cina, anak Chinese berjaya, dia akan guide dia. Yang berjaya ni akan datang sebulan sekali, setahun sekali atau setahun 2 kali cuti sekolah. Dia ada sesi forum. Macam dia lawyer, dia businessman. Dia akan panggil semua anak-anak Chinese ni semua, termasuk saya yang macam tak apa Chinese sangat. Dia akan cakap, dia akan beritahu, this is your punya step. Bila you nak berjaya, nak bina find company you sendiri. Kalau you pilih nak bina firm you sendiri macam mana, you nak jadi lawyer yang bagus macam mana, dia explain masa sekolah lagi. Bayang kalau ramai orang yang berjaya buat macam tu, apa jadi? Betul-betul? So nombor 2, attend class. Baca buku boleh. Saya bagi buku ni bacalah. Biasanya you all campak buku tu, saya percaya. Baca muka surat pertama, simpan. Ramai orang macam tu, bukan kat sini, ni belah-belah Nepal. Baca buku, attend kelas. Bila ada orang buat sharing, attend, invest knowledge. Saya invest knowledge beratus. Bulan 12 hari tu, saya belanja 200,000 semata-mata nak fly jumpa Robin Sharma dengan Richard Branson. Saya nak ada sesi dengan dia dekat Kanada. All the way. Sebab saya cakap bukan senang, dia ni billionaire, bagi dia duit pun dia tak nak. Tapi mesti ada fee untuk dia run things. Saya belanja untuk pergi nak duduk, nak spend time tanya dia soalan. And I got the chance to ask, what is the tips to be billionaire? Sebab saya nak belajar macam mana nak jadi billionaire. What the kind of thinking? Perbezaan mentality dia. Cari orang yang dah berjaya, kalau dia ada kelas, attend. Cara ketiga, ni cara saya masa tahun 2000, tak ada orang nak ajar. Saya dinasihatkan oleh satu orang Chinese Peter yang tak pernah sekolah, buat 6 juta setahun. Dia cakap dengan apa? Dia kata, Haji Jan, 如果你要成功，你一定要跟成功的人学习。Faham kan? Okay. Macam angguk je. Dia kata apa? Dia kata, Azizan, kalau kau nak berjaya cepat, kau kena cari orang yang dah berjaya, kau kena belajar dengan dia. So saya cakap, macam mana? Saya cakap, translate terus lah. Dia cakap, semua orang yang berjaya tak nak ajar. That's why dia kata, Chinese, dia ada formula, anak Cina, dia hantar kerja dekat orang 5-10 tahun, lepas tu dia buat bisnes. So dia kata, kau cari orang yang berjaya, company yang bagus, kau kerja, jadi kuli, dia kata. Dia guna perkataan ni lah, you jangan ikut perkataan ni. You menganjingkan diri kepada dia. Maksudnya adalah, dia suruh buat apa pun, benda yang tak melanggar hukum lah. Buat, dia kata. So apa yang saya buat? Saya masuk one UK-based company, advertising firm, namanya Cobra. Masa tu dia handle project HSBC Bank. Masa itulah saya belajar handle project, marketing, advertising. 8 months, saya juga, saya trainee, tapi saya pilih untuk cuci tandas. Semua staff tak nak buat, dia kata kau gila Azizan basuh tandas. Tapi saya tahu, kalau aku ambil hati mentor aku, dia akan spend more time nak ajar aku. So, 8 bulan, orang lain 3 tahun, saya 8 bulan, complete the whole training. Jadi project manager, dan bos saya dari KLVP cakap, get Azizan a company on his own, he's contracted our project, we become his principal. Saya terus dapat company run sendiri, bawah company tu. Sebab orang suka. Lepas tu penting buat orang suka, jangan buat orang marah. Bila orang suka, dia boleh buat apa saja pada kita, dia suka kita. Kalau dia tak suka kita, selamat hari raya mazir batin, cakap dia. Cari orang yang dah berjaya, kerja dengan dia. Kalau tak boleh, belajar dengan dia. Kerja supaya dapat pengalaman. Kalau tak pun, cari orang yang dah berjaya, cari peluang buat sesuatu bisnes atau projek yang dia dapat manfaat. Kita mungkin kurang manfaat. Tak apa, janji kita boleh connected dengan dia. Namanya adalah the law of proximity. Mendekati orang yang lebih berjaya daripada kita, serve dia, contribute, bantu dia. Walaupun dia dah berjaya, tapi mesti ada benda yang dia malas nak fikir, dia akan suka orang lain boleh tolong fikir. Siapa faham kata say I? You know? So, buat macam tu. Macam saya sekarang, saya ada company publication saya sendiri, Azizan Osman Publication. Buku kita keluar, insya-Allah bestseller. Saya sekarang projek saya menulis tokoh-tokoh milioner, bilioner yang berjaya dekat Malaysia. Antaranya Tan Sri Samsudin tu, saya pegang-pegang dia tadi, senang hati cakap aku memang nak jumpa dia ni. Nak tulis tentang dia. Supaya jadi inspirasi kepada ramai orang, anak-anak muda dekat luar tentang macam mana orang ni, apakah cabaran dia lalu, macam mana dia atasi untuk jadi orang yang berjaya. Faham? Itu cara saya nak connect dengan orang yang lebih berjaya daripada saya. Boleh? Adakah saya menjawab soalan tu? Terima kasih. Tepuk tangan untuk soalan tu. Good job. Alright, so saya harap berapa ramai daripada anda dalam masa yang singkat ni belajar sesuatu lah, belajar something lah.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk anda lagi sekali. Terima kasih kerana berada di sesi saya ni. Saya rasa you all mungkin kebetulan singgah slot ni macam ramai sikit, mungkin kebetulan singgah. Anyway, I feel honoured. That's why I bagi buku. Make sure you collect dekat luar nanti masa break. Take it, don't leave without it. You must have it. Memang saya bawa 1000, memang saya nak bagi. Khas untuk anda semua. Boleh-boleh? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya pas balik pada Nizam. Terima kasih. Sekali lagi tepukan untuk Datuk Dr. Azizan Osman. Happy belated birthday. Oh. Alright. Habis semua orang tahu dah. Dah tahu dah. Habis, dah malu. I'm blushing. Okey, kita dengarkan daripada Dr. Azizan dan kejap lagi kita ada sesi. Kita ucapkan terima kasih. Tepukan untuk Dr. Azizan.